Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini terdapat sama-sama bertemu kembali untuk menyambung tadabbur surah kita, iaitu surah Al-Fatihah. Masih lagi kita berada di ayat yang ketiga yang bertajuk Ar-Rahman Ar-Rahim. Pujian kepada Allah kerana dia adalah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sebelumnya kita telah pun bincang pada ayat 2, pujian-pujian kepada Allah. Segala puji dan syukur wajib di berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana dia Rabbul Alamin. Dialah yang mencipta dan memerintah sekalian alam ini. Jadi untuk Ar-Rahman Ar-Rahim juga segala puji dan kesyukuran wajib bagi Allah. Kerana apa? Kerana dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Seperti yang kita telah maklum, perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah daripada satu kalimat yang sama. Apa dia? Asal dia? Dia daripada perkataan Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Jadi kita nak memecahkan perkara penting dalam dua kalimah yang ringkas ini ya. Jadi perkataan Ar-Rahmah asalnya, perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim dari perkataan Ar-Rahmah yang kita dah pecahkan sebelum ni. Asal dia. Kemudian daripada perkataan Ar-Rahmah ni yang umum, iaitu maksud dia apa? Kasih sayang ataupun belas kasih kan. Dia pecah lagi pada dua sifat Allah yang khusus, iaitu sifat pertama disebut Ar-Rahman. Ar-Rahman. Dan sifat Allah yang kedua disebut Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dan kita telah bincangkan beza antara Ar-Rahman Ar-Rahim ni, iaitu Ar-Rahman ni ada rahmat Maha Pemurah maksudnya, Maha Pemurah. Manakala Ar-Rahim ni Maha Penyayang. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan Maha Pemurah Allah ni dia terbahagi dua ciri dia, iaitu apa dia? Secara apa dia? Khusus. Wasi'ah, luas. Kasih sayang Allah ni yang maha luas, pemurah Allah ni. Rahmah wasi'ah, kasih sayang yang luas. Manakala dan yang kedua apa? Ammah, apa dia? Yang yang diberi secara umum dan juga umum. Manakala penyayang Allah ni pula juga dua, apa dia? Wasilah, apa dia? Yang bersifat ada pertalian, ada pertalian.
ataupun hubungan, terikat kepada benda yang khusus. Dia syarat ada pertalian, ada hubungan. Dan dia khassah. Apa dia? Yang khusus. Jadi dia bukan pada semua. Jadi ni yang kita sedang bincangkan lah pada minggu yang lalu, iaitu apa maksud yang pertama, Maha Pemurah Allah. Jadi pemurah Allah ni kita dari 4 sudut. Ya, Allah ni maha luas kasih sayang dia lagi, dan Allah beri secara umum. Semua makhluk, semuanya manusia, hamba-hambanya dah dapat apa dia? Pertama, alat makrifah. Ini kita dah bincangkan pada minggu yang lalu. Alat makrifah, Allah berikan semua alat makrifah ni pada semua hamba-hamba dia. Tak kira siapa pun, sejahat mana pun hamba dia mengingkari perintah dia, kan, dia tetap dapat perkara ni. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab manusia tidak menggunakan alat makrifah dia dengan baik kepada jalan yang Allah kehendaki, dia mengundang kemurkaan Allah dan menyebabkan apa dia? Ramainya manusia berada dalam apa? Api neraka, kan. Jadi poin dia kita boleh ambil ulang satu ayat. Buka surah 7 ayat berapa? 179 ni. Ayat ni kita kena ingat selalu. Ini akibat daripada ramai jin dan manusia, ramai manusia yang salah guna terhadap pemberian besar Allah ni, alat makrifah dia, menyebabkan apa dia? Ramainya golongan jin dan manusia ni memasuki neraka. Surah 7 ayat 179. Surah 7 ayat 179. Okey. Okay. Kita baca surah ni, ayat ni dulu. Jumpa dah? Muka surat berapa tu? 160. 174. 174. Ayat 179, ayat atas sekali. Apa cikgu? Okey, sini dia blok laluan ke belakang. Pokok ada kat sini. Okey, ada pengumuman sikit. Ada, kalau ada pemilik kereta nombor plate apa ni? BND BND 5747. Ada tak sini? Oh, Haji Alamak, Haji. Boleh ke siapa boleh? Haji boleh deh. Dekat dia blok jalan untuk pergi belakang ke macam mana? Oh, yang belakang tak boleh, mungkin alih sikit je Okay, barakallahu fiik. Okey, teruskan kita baca ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika
ulaika humul ghafilun. Demi sesungguhnya kami penuhkan neraka jahanam itu apa? Ramai dari kalangan jin dan manusia. Apa puncanya? Puncanya adalah lahum qulubun. Mereka ni ada alat makrifah, hati. Yang akal mereka yang ada kuasa yang kemampuan yang berbeza daripada makhluk lain. Namun mereka tak gunakan untuk apa? La yafqahuna biha. Tidak mereka menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka tak mahu gunakan akal mereka untuk menghayati, memahami ayat-ayat Allah. Ni yang pertama. Yang kedua, walahum a'yunun. Dan mereka ada mata. Tak buta, celik mata mereka. Namun mereka tak gunakan mata mereka ni untuk apa? Melihat kebesaran Allah, ayat-ayat Allah ni. Dan yang ketiga, walahum adhanun. Mereka ada pendengaran, ada telinga, tapi mereka tak gunakan untuk apa? Mendengar pesanan, peringatan daripada Allah tu. Jadi Allah kata apa? Ulaika kal an'am. Mereka ini ibarat apa? Binatang ternakan. Balhum adol. Bahkan mereka jauh lebih sesat daripada binatang tersebut. Ulaika humul ghafilun. Disebabkan apa ni? Ini disebabkan mereka lalai. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Jadi inilah punca ramainya jin dan manusia dihumbankan dalam neraka jahanam. Sebab salah guna nikmat Allah yang besar, iaitu alat makrifah. Okey. Jadi Allah cipta alat makrifah ni untuk kita jadi hamba yang bersyukur, menggunakan semua nikmat ni untuk mentaati perintah Allah. Sebab tu Allah sebut dalam surah 16 ayat 78 tu. Relate kan dengan tu Mesti relate kan dua ayat ni lah. Surah 16 ayat 78. 16 ayat 78. Muka surat 275. Okey. Jumpa dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Jadi ayat ni menegaskan apa tujuan Allah cipta, apa tujuan Allah berikan alam makrifah tadi yang kita baca, yang bila salah guna menyebabkan apa? Punca ramai yang masuk neraka jahanam. Jadi kenapa tujuan yang Allah beri ni tak capai? Sebagaimana dalam ayat ni Allah kata apa? Dan Allah yang keluarkan kamu dari perut-perut ibu-ibu kamu dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'an. Kamu ni tak tahu apa-apa, jahil. Namun Allah ni nak kita dapat ilmu dengan jalan apa? Apa saluran beroleh ilmu ni?
menggunakan alat makrifah. Lepas tu Allah beri kita sesuatu yang tidak ada pada makhluk yang lain, tak sama, iaitu alat makrifah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan dia menjadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan juga akal, fikiran, hati. La'allakum apa? Tashkurun, supaya kamu menjadi hamba yang bersyukur dengan menggunakan pemberian Allah ni ke jalan yang Allah redai. Jadi ayat tadi kita baca Allah cela golongan yang tak gunakan segala pemberian Allah, iaitu hati, penglihatan dan telinga dia untuk jalan syukur, tapi mereka kufur dengan nikmat tersebut. Jadi ni dua ayat tentang kepentingan ni maksud pemurah ayat Allah yang pertama ialah Allah berikan apa dia? Alat makrifah kepada semua hamba-hamba, semua makhluknya. Okey. Yang kedua, pemurah Allah ni Allah beri apa? Allah bagi kita semua rezeki. Rezeki. Dalam surah 2. Ni yang kedua, pemberian kedua Allah. Rahmat Allah yang luas ni, Allah Maha Pemurah kepada hamba-hambanya dengan Allah berikan rezeki. Cuba buka surah 2 ayat 29. Rezeki 2 ayat 29 dulu. Ini topik kedua, pemurah Allah ialah Allah berikan semua kita Muslim dan mukmin dan umumnya kepada seluruh manusia, beriman atau kafir, apa dia? Rezeki. Baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Ayat ni, dialah yang telah menciptakan untuk kamu segala apa yang di bumi ini ke semuanya. Jadi semua yang ada di bumi ni untuk khidmat kepada siapa? Allah cipta ni untuk kamu, wahai manusia. Semua yang ada di bumi ni Allah cipta untuk khidmat kepada siapa? Manusia. Sebab itu dalam surah Al-Mulk, satu lagi surah Al-Mulk ayat 15. Jadi apa kerja kita pula? Kita kenalah mengkajinya, menggunakannya, cari jalan, tak boleh duduk diam saja kan. Allah sebut dalam ayat 15 surah Al-Mulk, kena kaitkan dengan surah ni. Kita kena mengolahnya lah. 67 ayat 15. Surah Al-Mulk, muka surat 564. Tadi ayat tadi kita ambil bahagian depan ayat tu Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Umum. Ini surah Al-Mulk 67:15. Harap-harap ni kaedah tadabbur macam ni mudah, kita boleh bawa ke mana pun. Sebab ayat dia relate je, susun kan. Okey.
Okey, kita boleh baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Wa ilaihin nusyur. Huwallazi, dialah Tuhan yang ja'ala lakum, sama macam ayat tadi, khalaqalakum ma fil ard, ni pun sama juga. Yang dia menjadikan untuk kamu al-arda, akan muka bumi ni, zalulan. Zalulan maknanya mudah digunakan, mudah dijelajah. Kita boleh sampai ke merata-rata. Susah macam mana pun manusia ada je jalan dia untuk capai. Puncak bukit yang tinggi pun dia boleh pergi, lembah yang dalam pun dia boleh korek, yang dalam tanah yang ribuan kaki pun dia boleh ambil hasil. Ini masuk zalulan. Allah jadikan bumi ni macam tu. Manusia boleh gunakan semuanya. Jadi Allah kata famshu fi, maksud dia apa? Famshu maknanya berjalan. Jadi berjalan dengan apa? Tenang untuk kaji, untuk dapatkan faedah-faedah dia. Famshu fi manakibiha, berjalanlah kamu di ceruk rantaunya. Untuk nikmati rezeki yang Allah beri ni, untuk memang Allah siapkan untuk manusia ni. Wa kulu min rizki, dan makanlah rezekinya yang baik, yang halal ni. Dan kamu kena ingat semua tujuan kamu Allah beri ni semua adalah untuk apa? Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah semuanya akan kembali dibangkitkan semula. Untuk apa? Jadi semua ni Allah cipta ni, Allah bagi rezeki ni untuk apa? Tujuan apa? Bersyukur. Untuk saya saja je ke? Nikmati. Allah sebut dalam surah 21 ayat 16. Ayat 16. Bukan untuk main-main, bukan untuk buat sia-sia, habis nikmati, habislah. Bukan macam tu, macam kita masa kerja kecil. Apa dia? Tu barang mainan kita load, mana dah campak dah, habis dah kan. Dulu bersukan kat mana perginya semua, piala semua campak kat mana dah? Ada lagi? Tak ada dah, tak ada apa dah. Faham Jadi bukan macam tu. Macam main plasticine tu kan, buat lepas tu penyek balik. Jadi dunia ni bukan macam tu. Semuanya ada nilai yang nak dibawa balik. Sebab tu Allah kata dalam ayat ni, kita baca ayat surah 16, surah 21 ayat 16 sampai ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami cipta langit, dan tidak juga kami cipta bumi ni, yang kamu boleh makan. Tadi Allah kata semuanya macam-macam. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya di langit dan bumi. Siapa yang ada di antara dua langit dan bumi ni? Dia ada di antara langit dan bumi. Siapa? Kita lah. Yang paling aktif kita lah yang ada di langit dan bumi ni, kan? Semuanya ada la'ibin. Untuk apa? Main-main je. Tapi ramai tak yang orang yang duduk di antara langit dan bumi ni, hidup dia memang seolah untuk la'ibun walahun je. Itulah dia punya tujuan hidup. Tak. Sebab Allah jelas kat sini bukan untuk itu. Dan Allah kata ayat ke-17, law aradna an nattakhidha lahwan lattakhaznahu min ladunna in kunna fa'ilin.
kalaulah kami berkehendak, tujuan kami cipta ni kerana kami nak jadikan dia hanyalah hiburan saja. Hiburan, habis nanti tutup tirai lah. Macam wayang kan. Habis wayang, habis, tak ada apa-apa dah. Seronok je lah, begitu je. Kalaulah kami jadikan dunia ni sekadar macam tu, pastilah kami apa? Mengambilnya dari sisi kami. Maksudnya apa? Allah, kita ni tak boleh hidup lah. Faham tak ayat ni macam mana? Maksud dia, sekejap je, ada je wujud, sekejap hancur sekejap, tukar lain pula. Ada je, tukar lain pula. Habislah kita, tak aman hidup kita. Tapi tak, Allah beri kita tempoh peluang. Tengok, dengan macam-macam peristiwa yang berlaku, Allah bagi ujian demi ujian. Untuk apa? Kita memikirkannya supaya sama ada kita akan ditinggikan darjat nanti ataupun dihinakan oleh Allah. Fikir nanti, kesudahan kita nanti darjat tinggi di sisi Allah ke ataupun bertambah hina. Jadi kalaulah kami jadikan ini sekadar hiburan, pastilah kami dah hancurkan. Tukar lain pula, ganti-ganti begitu je lah. In kunna fa'ilin, sekiranya kami ingin lakukannya. Tapi tak, Allah beritahu ada satu masa nanti dunia ni akan hancur, akan berlaku kiamat, ada masanya. Ini hal ni hanya di sisi Allah. Jadi Allah bagi manusia ni tempoh. Jadi ini tujuan rezeki yang Allah bagi itu bukan saja-saja, bukan untuk sekadar main-main dan hiburan. Ini yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang yang tidak bersyukur. Orang yang kufur, dia buat ini ni fikiran dia. Allah sebut dalam surah 47. Bukan, surah 15 dulu. Ayat yang ke-2. Ayat yang ke-3. Ayat ke-3 terus. 67, 15. Tadi kita buka surah 21. Ayat 16 hingga 17. Sekarang ni kita buka surah berapa ni? 15 ayat 3. Auzubillah. Okey dah, jumpa. Buka je surah 15 tu, cari mula-mula ke ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasawfa ya'lamun. Ini perintah Allah. Zarhum ni maknanya apa? Biarkan, tinggalkan, jauh diri daripada mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang kafir ni atas ni. Orang kafir yang telah pun menyesal di akhirat. Mereka ni orang-orang yang dulu di dunia melakukan kekufuran, lalu di akhirat mereka menyesal. Dan rubama ni maknanya mereka sentiasa berangan-angan. Ketika mereka sedang diazab tu, mereka angan-angan, kalau dulu mereka ni Muslim, kalau dulu kami ni ikut Rasul ni. Jadi mereka menyesal sentiasa. Ini hanya angan-angan yang tidak ada faedah lagi dah masa ni. Jadi sekarang Allah kata kepada orang Islam ni, tinggalkan mereka. Kenapa mereka menyesal begini? Kenapa dulu hidup mereka tujuan dia untuk apa? Ya'kulu. Apa ni? Untuk cari makan hidup dia. Wa yatamatta'u, untuk cari hiburan tadi. La'ibun walahun lah, itulah dua tu. Wa yulhihimul amal, dan hidup dia terus angan-angan nak dapat apa lagi di dunia ni. Jadi tinggalkan cara fikir macam ni. Fasawfa ya'lamun, kelak mereka akan mengetahuinya. Sebab itu Allah sebut satu ayat yang panjang, lebih detail lagi tentang maksud mereka ni hidup untuk cari makan, hidup untuk cari kesenangan dan angan-angan dunia yang tak berkesudahan.
Kenapa mereka tak menggunakan alat makrifah mereka ni untuk apa? Memahami ayat-ayat Allah tadi. Akhirnya tidak dapat memandu mereka untuk tahu hakikat sebenar apa yang patut mereka lakukan dengan nikmat-nikmat yang Allah beri kat mereka ni. Dalam surah 57, satu ayat panjang yang kita patut tahu dan hayati benda ni. Inilah maksudnya. Inilah yang manusia panjang-panjang angan-angan dia untuk kejar selama ni. Dan Allah suruh kita belajar dan sedar benda ni, jangan buat benda ni. Buka surah 57 ayat 20. Ni berkaitan apa ni? Rezeki semua ni tajuk kedua ni. 57 ayat 20. Okey. Muka surat 540. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Jadi kalau kita tuan-tuan semua perhatikan ayat ni sangat lengkap tentang apa yang patut kita kejar dan apa yang patut kita hati-hati. Jangan sampai perkara itulah menjadi matlamat hidup kita. Jadi Allah perintah pertama ni, perintah apa ni? I'lamu. I'lamu maknanya apa? Apa maksud dia ni? Ketahuilah. Macam mana nak tahu? Allah suruh ketahui apa ni? I'lamu fi'il amar. Maksudnya belajarlah kamu sampailah kamu tahu. Belajar apa? Belajar apa? Belajarlah apa yang datang daripada Allah lah maksud dia ni. I'lamu, belajarlah kamu Quran ni, ilmu ni, cari ilmu ni, akhirat ni, belajarlah kamu tentang akhirat ni. Sehinggalah apa dia? Kamu tahu dan sedar annama sesungguhnya atau bahawasanya tak lain hayatid dunia ni hanyalah apa? La'ibun lagi lahwun. Berapa dah? Ada 5 perkara lah yang nak bagi tahu. Dunia ni bagi orang yang dalam tafsir dia kata maksudnya apa? Sehinggalah kamu sedar yang orang yang hidup dia cintakan dunia
mesti sibuk dengan 5 perkara ni. Itu maksud dia. Jadi kita sekarang dengan ayat ni kita ukur diri kita. Kita selama ni sibuk dengan perkara mana? 5 ni ke ataupun 3 nanti? Nanti 3 nanti Allah beritahu. Yang ini orang yang betul-betul memang nampak akhirat, hidup dia mesti dalam kotak fikiran dia sibuk 3 ni. Tapi bagi orang yang kotak fikiran di dunia, dia akan sibuk dengan 5 ni. Jadi sekarang ayat ni neraca untuk diri kita. Miqyas diri kita. Tahu miqyas ni maknanya kayu ukur diri kita. Sejauh mana sebenarnya kita ni memang apa dia? Cintakan akhirat atau cinta dunia. Okey? Ini. Ada 5 perkara. Apa pertama? La'ibun. Bagi orang yang cinta dunia, pertama, apa yang dia banyak sibukkan? Main. Okey. Sports. Okey. Yang kedua? Lahun. Apa ni? Entertainment, amusement kan? Semua benda tu dia sibuk yang ni. Yang ketiga? Ya, wazinah. Apa lagi yang tak habis? Rumah dah habis make up dah. Rupa dia pun dah make up habis dah. Apa lagi yang dia nak? Dia tak pernah selesai benda ni. Ya. Jadi ayat ni satu saya ingatkan. Adakah ayat ni mengharamkan semua ni? Bukan. Ayat ni nak beritahu ini semua adalah dunia sebagai ujian. Yang tak mengharamkan, tapi jangan berlebihan. Bendanya haruslah. Tapi dia boleh menjerat kita. Allah beritahu semua ni boleh jerat kita. Lalai sehingga apa? Perkara sepatutnya yang jadi matlamat tak ada dah, hilang. Akhirnya ini semua jadi matlamat untuk hidup. Faham Tak ada yang ni habis. Tak ada kehidupan rasa. Okey, pertama apa tadi? Permainan. Kedua, hiburan. Ketiga, perhiasan. Dan yang keempat, tafahurum bainakum. Apa ni? Fakhara ni maknanya saling bangga. Dia kadang-kadang fakhar ni bukan mesti dia belagak. Tak, tapi dia suka cerita pencapaian hasil dia lah kepada orang kan. Jadi saling berbangga-bangga. Maknanya apa? Dua pihak ni dia akan cerita apa pencapaian dia, tahap pencapaian dunia dia. Okey, saya berjaya sekian. Yang ni pula berjaya sekian. Macam itulah. Ya, sesama kamu. Dan yang terakhir, wa takathurun fil amwali wal auladan. Ni takathur apa? Saling menghimpun-himpunkan, membanyak-banyakkan, mengumpul apa? Harta. Dan juga anak-anak. Apa ni? Kumpul anak banyak-banyak ke? Bukan. Pencapaian pangkat anak-anak tu. Berbangga dengan anak-anak dia, dikumpulkan. Jadi dia suruh anak dia makin lama makin hebat dengan dunia ni supaya apa? Benda ni boleh meningkatkan apa? Image hidup dunia dia. Faham? 5 benda ni. 5 benda ni boleh jerat kita. Inilah kiblat bagi dunia. Jadi siapa yang hidup dia kiblat dia dunia, mesti ini dia punya sibuk. Okey. Jadi tanya diri kita sekarang, kiblat saya yang mana satu? Yang ni ke selama ni? Dah lepas dah. Alhamdulillah. Okey. Jadi satu lagi kat sini, sebenarnya ini ada peringkat manusia. Cuba kita tengok. Ini peringkat hidup kita juga. La'ibun ni peringkat mana? Peringkat mana la'ibun? Kanak-kanak memang la'ibun je lah. Mana ada pergi benda lain? Kan? Tak ada main dia rasa hidup dia apa? Tak sempurna. Yang kedua, dia dah meningkat sikit, dah besar sikit, dia remaja. Dia mula pergi lebih lagi. Apa dia? Lahun, hiburan, lebih dalam lagi, hiburan. Dan dia peringkat besar sikit dah. Dah mula nak apa? Ya, tengok orang yang dia dah mula ada barang dia kan. Motor dah ada, dia suka nak make up motor dia dah. Contoh remaja-remaja ni dah. Dia akan sibuk berlumba-lumba dalam hal tu pula. Dah besar sikit lagi, dah habis dah grad, cerita kat orang, alhamdulillah, kamu dah mana dah? Oh, saya ni. Sambung mana? Semua cerita benda tu. Betul tak? Tafakhur ni cerita benda tu lah. Apa pencapaian dunia yang kamu dah capai? Dia cerita tu. Betul tak? Tapi rupanya tak pernah pun tanya sejauh mana kamu dah boleh terjemah Quran ke, dah faham ke. Tak ada. Jadi ni satu benda yang malang lah. Dan yang terakhir apa? Ini peringkat apa ni? Dah berkerjaya, dah kahwin dah.
Anak dah berapa semua ni. Dan yang last sekali, ini peringkat ni. Tua dah ni. Apa dia? Dia dah mula apa? Kumpul-kumpul harta dan anak-anak dengan tujuan apa dia? Fikir nanti nak tinggalkan untuk generasi dia. Rupanya apa jadi kebanyakannya apa? Kebanyakannya tak. Jadi dia tinggalkan rumah pusaka dan sebagainya. Akhirnya jadi rumah apa? Jadi rumah puaka. Kesudahannya jadi rumah. Ya, betul. Akhirnya anak dia sendiri tak nak duduk situ, dia tinggal ke lain pula. Jadi habis. Kan? Tak diusahakan. Jadi ni satu benda yang manusia angan-angan saja disangka dia boleh kuasai apa yang dia nak rancang tu. Sebenarnya Allah yang lebih tahu rancangan yang sepatutnya dia ikut. Manusia fikir dia boleh rancang dunia dia kan. Rupanya dia salah rancang sebenarnya, kebanyakannya. Jadi ini satu benda yang kita kena ingat. Inilah hakikat dunia yang manusia sibukkan. Sebab itulah dalam surah At-Takatsur, apa dia ayat dia? Alhaakumut takatsur. Ni dengan semua benda ni menyebabkan kamu lalai. Alha tu lalai. Bermegah-megah dengan semua perkara ni telah menyebabkan kamu lalai. Bila kamu sedar? Hatta zurtumul, ya, tengok-tengok dah masuk kubur dah. Sehinggalah kamu masuk kubur lah baru sedar. Rupanya semua ni tak ada apa pun. Jadi baik, sekarang ni Allah nak buat satu perumpamaan kepada semua benda ni. Inilah rezeki kononnya kan. Ni semua ni yang Allah bagi ni, yang sering kali manusia tersalah guna. Baik, jadi kemudian Allah kata apa? Semua ni seumpama apa Allah kata? Kamathali ghaisin. Ni ibarat besar ni, kita kena faham dulu. Jadi Allah ibaratkan semua benda yang manusia kerja ni 5 ni seumpama ghaisin. Ghaisin ni apa? Hujan lebat. A'jabal kuffara nabatuh, yang mengkagumkan kufar. Siapa kufar? Kufar bukan orang kafir kat sini Kufar ni apa? Petani, pekebun lagi. Jadi mengkagumkan penanam oleh hasil-hasil yang tumbuh daripada tanaman dia tadi. Jadi dia tanam apa? Jadi dia tanam semua benda ni dalam hidup dia. Ni yang semua yang dia cari, dia dapatkan. Dan umpama apa? Dia nampak apa yang dia dapat ni. Macam Allah umpamakan tadi, petani ni dia baru lepas tanam tanaman. Lepas tanam je, dia kena siram manual lah. Penat lah dia fikir, oh banyak kerja lagi nak buat. Tengok-tengok tak payah buat apa-apa. Hujan lebat turun. Oh seronok dia. Yes. Sekejap kami dapat kau hasil, dia rasa. Dia sangka macam tu. Faham? Itu Allah nak bagi upama ni. Ini petani macam tu. Kemudian apa? Summa yahiju. Tiba-tiba kemudian yahiju apa? Tanaman dia kering. Fatarahu musfarran. Dan engkau melihat tiba-tiba dia jadi kuning. Summa yakunu hutama. Lalu tiba-tiba dia pun hancur. Apa maksud dia? Apa tu? Yang diusahakan. Ya ke? Tak ada hasil. Dia dua makna lah. Satu, maf'ul. Maf'ul ni tanaman yang dia kerjakan tiba-tiba apa? Hancur, layu dan dia tak dapat apa-apa juga. Alhamdulillah lah kalau macam ni. Okey ke? Okey tak? Bagus ke tak bagus? Tadi hidup dia sibuk dengan tu. Dia kejar-kejar. Lalu Allah apa? Allah tarik semua benda tu supaya dia apa? Sedar dan dia tak disibukkan lagi. Dia boleh lah kan fokus kepada benda yang patut dia fokus. Bagus ke tak bagus? Alhamdulillah lah kan. Ya ke? Kalau jadi kat kita macam mana? Sedih lah. Tapi macam itulah ni satu makna macam tu. Satu makna barang yang diusahakan tu Allah ambil semua. Satu makna lagi, ini yang menakutkan. Apa dia? Maksud dia, siapa yang layu, yang kuning dan yang hancur? Siapa? Tuan tu. Kemudian tiba-tiba barang dia ni semua ada lagi ni. Ni semua ada. Tapi dah dapat kat orang lain dah. Dia tu yang apa? Layu, kuning dan akhirnya masuk kubur, hancur. Faham tak? Jadi sama ada dua je. Sama ada barang kita lenyap dulu atau tuan barang tu yang lenyap. Mana satu? Faham tak?
Jadi akhirnya apa yang dia nampak? Apa yang dia temui? Jadi yang lebih tepat ni, sebab Allah cerita wa fil akhirah, maknanya apa? Dia dah mati dah. Semua benda yang dia kejar ni tadi ni, yang disangka ni boleh membahagiakan dia ni, semuanya lenyap dari pandangan dia dah, tak ada dah. Yang dinampak nanti apa? Wa fil akhirah, maknanya apa? Dan pada akhirat, maknanya apa? Pembalasan. Akhirat maknanya apa? Ending hidup dia. Bila kita punya ending hidup kat dunia? Ya, mati. Ini masuk kubur maksud dia. Dan di akhir hidup dia, iaitu ketika dia dimakamkan, kan? Dan lepas dia dengar bunyi tapak kaki orang semua dah pergi. Faham tak? Itu cerita dia ni, kita kena faham tu. Cuba bayangkan, kan? Kita dah dimandikan semua, dan dah masuk dah, kan? Apa yang tinggal? Semua akan pergi dah semua, kan? Jadi akhirnya yang tinggal dengar tapak kaki makin lama makin hilang, dan ada makhluk tiba-tiba muncul, kan? Jadi inilah maksud dia. Dan tiba-tiba hidup dia selama ni, di akhir hidup dia, yang dinampak dia temui azaban syadid, azab yang sangat keras. Ya, memang ahli kubur semua nanti apa jadi? Akan dihimpitkan. Semua akan rasa himpitan kubur. Semua akan rasa himpitan kubur. Dan ada seksaan yang sakit, yang menakutkan, iaitu sakaratul maut pun sakit dah. Jadi benda-benda macam ni yang manusia, apa yang menyebabkan apa? Ni, dengan angkara semua benda ni, 5 ni menyebabkan apa? Ramai orang tak terfikir pun azaban syadid yang bakal dilalui macam mana hebat pun dia. Betul tak? Jadi akhirnya hidup dia yang ditemui pertama azab yang sangat dahsyat. Dan namun apa dia? Wa maghfiratum minallah, dan keampunan daripada Allah, warid dan juga keredaan dia. Jadi inilah yang manusia lupa nak cari. Apa dia? 3 perkara. Tadi 5 perkara. Yang ni 5 perkara. Apa dia? Berdasarkan ayat ni, apa yang manusia sepatutnya kena fikir? Pertama, nombor 1, azabun syadidun tu. Fikirkan tentang azab yang dahsyat, yang keras. Bagaimana kita nak menyelamatkan diri daripada hal ni. Itu sepatutnya difikirkan. Macam mana kita nak selamatkan pada hujung hidup kita, diri kita daripada azab yang sangat dahsyat. Yang kedua, apa yang kena difikirkan? Bagaimana kita nak dapat keampunan daripada Allah. Dan yang ketiga, bagaimana kita nak dapat keredaan daripada Allah. Ini yang manusia sepatutnya sibuk fikirkan, nak dapatkan. Dan kemudian Allah kata apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak lain kehidupan dunia ini melainkan hanyalah kesenangan yang menipu daya. 5 perkara tadi ni rupanya hanyalah kesenangan yang menipu daya. Dia tak datangkan apa-apa pun kepada kita semua. Baik. Ini ayat yang panjang ni bercerita tentang perihal dunia dan perihal apa yang patut kita kejar di akhirat. Dalam ayat ni ada semua dah. Okey. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita jangan pernah dilalaikan daripada semua ni terhadap peringatan Allah. Dalam surah 63, buka surah 63, ayat yang ke-9. Jadi dengan rezeki ni apa yang kita nak buat sebenarnya? Dengan kelebihan rezeki yang Allah beri yang mungkin tak ada pada orang lain, Allah beri kat kita, apa yang kita kena gunakan? Pertama, kita buka surah 63 ayat 9. Okey. Jumpa?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, apa tu? Janganlah ia melalaikan kamu. Apa benda? Amwalukum wala auladukum, oleh harta kamu dan anak kamu. Ini perkara yang kelima dalam surah 57 ayat 20 tadi kan, yang terakhir. Melalaikan daripada apa? An dzikrillah, daripada mentaati perintah Allah, maksud dia. Antara makna zikrillah yang paling lah kita kata mencakupi seluruh makna lah. Kita kata zikrillah ni ingat Allah, lagi maksudnya Quran, dengan tadabbur Quran. Jangan sampai apa, tak sempat nak tadabbur Quran dengan semua benda ni, sibuk uruskan semua sampai tak sempat nak belajar Quran, nak faham ayat-ayat Allah, tak sempat. Satu. Dan juga jangan sebab semua ni tak sempat nak taat perintah-perintah Allah tu. Tu maksud zikrillah tu. Banyak sudut dia. Itulah makna zikir yang sebenar. Zikirlah subhanallah macam mana pun, alhamdulillah, tapi tengok-tengok apa? Banyak perintah Allah tak laksana pun. Jadi ini maksud zikir yang sebenarnya lah, sampai apa tujuan di zikir tu, ditaat walaupun macam mana keadaan pun kepada perintah Allah tu. Janganlah dilalaikan daripada peringatan Allah. Okey. Dan Allah kata apa? Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang lakukan hal ni, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Mereka telah terfitnah dengan harta dan anak-anak tadi. Harta dan anak-anak ni dia belum jadi nikmat lagi, dia mungkin jadi fitnah untuk kita. Allah sebut dalam surah 64 ayat 15. Ayat 15. Jadi sememangnya harta dan anak-anak ni merupakan fitnah untuk kita, selagi mana kita tak gunakan dia untuk cari apa? Pahala di sisi Allah. Cuba tengok ayat ni. Surah 64 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya tidak lain harta benda kamu dan juga anak-anak kamu hanyalah fitnah, ujian. Dan Allah di sisinya terdapat pahala yang besar. Apa maksud dia? Lebihkan hati dan anak-anak. Jadi ini nikmat kan, pemberian Allah kan, dua ni. Ni pemberian Allah. Kenapa ada dua ni? Allah selalu sebut antaranya rezeki. Bila bab rezeki je, asas dia Allah sebut dua ni je, harta, anak pinak. Apa kaitan? Apa sebab? Ya, dan sedangkan dua perkara ni bila dia betul-betul jadi nikmat?
Macam mana tu? Sebab dalam hadis Nabi kata apa? Ada satu hadis Nabi ni, kita biasa dengar dia ni. Nabi kata, Iza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathah. Iza tak nampak iza kita baca dulu yang ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalatha. Apa makna dia? Masya-Allah, bagus. Iza apabila, kan? Matal insan telah mati oleh manusia, setiap insan itu mati. In qata'a telah terputuslah amalannya. Illa min thalatha, melainkan 3 saja. Apa dia yang pertama? Illa min thalathin. Apa dia? Ilmu yuntafa'u bihi. Ilmin yuntafa'u bihi, iaitu dari ilmu yang yuntafa'u apa? Ia dimanfaatkannya. Okey. Yang kedua, belum lagi. Sadaqatin lah, sebab di an kan. Jariyatin. Apa dia? Sedekah yang mengalir, yang berterusan, yang mengalir. Dan yang ketiga, waladin salihin yad'u lahu, maksudnya anak soleh yang mendoakannya. Jadi kat sini ada 3 perkara ni penting. Pertama, ilmu yang yuntafa'u bihi siapa? Diri kita, berjihad dengan diri sendiri. Diri kita lah, ni kita punya, ni milik sendiri kan. Sadaqatun jariyah, amwal, harta-harta tadi. Waladun soleh, aulad, anak-anak. Faham? 3 perkara penting ni. Jadi innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi semua tu kalau tak digunakan untuk apa dia? Jadi amalan untuk datang balik selepas mati ni, maka sebenarnya memang dia fitnah kita lah. Disia-siakan semua tu. Betul Allah bagi tahu ayat ni, harta dan anak kamu fitnah. Bila dia benar-benar jadi nikmat, bila kita gunakan untuk apa? Cari apa yang ada di sisi Allah. Kata wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah itu ada pahala yang besar. Gunakan modal ni untuk dapat pahala yang besar, barulah betul-betul kita selamat daripada fitnah harta dan juga anak-anak tadi. Jadi ni ayat pertama.
Sebab itu ciri orang beriman apa dia buat? Dalam surah 49 ayat 15 juga. Ayat 15. Tengok orang beriman apa dia buat dengan diri dia, dengan harta dia. Apa dia buat? Ya, surah 49 ayat 15. Jadi 64 15. Banyak ayat hari ni 49 ayat 15. Ya, surah Al-Hujurat. Okey. Buku surat 517. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya tidak lain orang-orang yang beriman itu ciri-cirinya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Macam mana dia beriman kepada Allah dan Rasulnya? Taat perintah Allah. Kat mana perintah Allah nak taat? Apa yang dia kena pedulikan? Al-Quran. Hidup dia kena pedulikan. Perkataan peduli ni dia unik sebenarnya. Pernah dengar? Pernah kaji tak perkataan peduli? Nah, kenapa? Ambil tahu. Dia daripada perkataan ni. Fuduli. Perkataan peduli asal dari perkataan apa? Fuduli. Mana dengar? Fudul. Fudul ni apa? Fudul apa? Fadlun. Keutamaan. Jadi fuduli ni keutamaan aku. Apakah keutamaan aku? Jadi Quran itulah yang aku paling ambil peduli. Sebab Quran keutamaan saya. Itu asal perkataan fuduli. Fuduli ni maknanya dia apa? Care benda tu. Benda ni menjadi benda yang paling dia utamakan dalam hidup. Itu maksud peduli. Faham? Jadi bukan saja kita guna perkataan fuduli tu. Dia berbahasa Arab. Fudul. Fudul apa? Kalau afdal apa? Afdal. Anta lebih afdal daripada saya, kita kata. Engkau lebih utama. Kamulah imam, awak lebih afdal, kita kata. Awak lebih utama. Itu maksud dia. Fudul tu utama. Jadi kita kena peduli. Apa benda dalam hidup kita yang paling kita ambil peduli? Apa? Harta? Apa? Kalau betul lah kita fudulil Quran, apa kita buat dalam Quran? Ya. Alhamdulillah, ucapan yang inilah yang kita nak dengar kan. Betul tak? Jadi itu yang sepatutnya. Tapi benda yang kita ucap tadi ada bukti tak? Apa bukti? Ya, memang saya fudulil Quran selama ni. Apa jadi pada Quran dengan kita? Maknanya kita dah berjaya tak kuasai Quran? Agaknya kan berapa ramai orang boleh keluar ngajar kan, sampai orang semua celik Quran betul-betul sampai faham. Yalah kan. Tapi macam itulah maknanya kita nak biar ramai. Ini kita rasa macam ramainya. Tak, ini sebenarnya minoriti je. Hakikatnya nampak ramai kat sini, ya, minoriti saja. Ramai yang perlu lebih tahu benda ni. Kan? Jadi perlu tak lebih ramai orang yang boleh jelaskan? Sama ada secara langsung atau tak langsung. Secara langsung macam ni Secara tak langsung kat mana?
Cucu balik je opah boleh bagi tahu ayat-ayat macam ni. Kan, lagi dalam institusi keluarga tu dia jadi satu benda yang lebih berkesan semuanya dengan jelas. Itu lebih apa? Lebih cepat sebenarnya kadang-kadang. Yang ni kita nak perlu apa? Kan macam-macam je. Tapi kalau mampu macam tu lebih lagi. Jadi ini yang dah tak berlaku. Sebab apa? Sebab kita tak apa? Selama ni sebenarnya fudulil Quran ni. Kita letak Quran tu paling utama. Kalau betul dia mesti bukan nak baca je. Ataupun dia tak ambil Quran masa bila? Kita ambil Quran bila? Jadi Quran jadi alat, bukan Quran jadi matlamat. Betul tak betul? Takut nak sebut ni, betul. Selama ni sebenarnya lah, secara tak langsung, tak sedar. Kita tak sedar benda ni, tak payah salahkan sebab kita tak tahu kan. Tapi bila tahu ni, kita kena sedar kan. Selama ni sebenarnya, tindakan kita sebenarnya menganggap Quran hanyalah alat, bukan Quran tu matlamat. Apa bukti dia? Kita ambil Quran untuk permulaan sesuatu, lepas tu kita pun okey, Quran mari sini, saya nak kamu pun bacalah masa awal. Lepas tu dah Quran kamu pergi berambus, saya nak buat aktiviti saya, jangan kacau saya. Nanti penuntut nanti panggil Quran balik, mai sini Quran. Itulah manusia buat dengan Quran. Bila dia perlu Quran, wahai Quran mari sini, saya ada benda penting ni nak dapat berkat kamu, saya ambil Quran tu. Lepas tu okey Quran, silakan pergi daripada saya. Macam itulah hakikat hidup kita, betul ke tak? Ya. Adakah itu kita fudulil Quran? Tak. Inilah berlaku. Jadi inilah kesilapan kita umat Islam yang menyebabkan kita jadi apa? Mundur dan lemah sebenarnya. Kekuatan kita kat sini. Faham dan Quran juga jadi apa? Ni satu fuduli. Satu lagi. Macam mana kita nak fuduli Quran? Macam mana Quran tu boleh jadi benda paling penting? Macam mana boleh jadi macam tu? Ada orang hidup dia apa? Benda paling penting dalam hidup dia tadi dah 5 perkara tu. Lahwun, laibun kan? Betul tak? Sebab tu dia sanggup. Contohnya, orang ni benda paling penting ialah laki gunung. Segala barang-barang semua dia pergi dan tak pernah miss pergi satu pun. Walaupun benda yang dia buat tu boleh menyebabkan dia apa? Mati. Bila-bila masa je. Betul tak? Tapi kenapa? Itu paling utama, paling dia suka. Dan dia akan ambil peduli semua berkaitan dengan benda tu. Betul tak? Betul. Kalau orang tu cinta apa dia? Laut. Kan? Nak mancing apa semua. Apa saja berkaitan dengan benda tu dia akan ambil peduli benda tu. Sebab apa? Sebab benda tu dah jadi apa pula? Apa ni? Hobi. Mendengar perkataan ni? Hobi. Mendengar? Hobi. Hobi berkaitan hub apa? Cinta, kesukaan aku. Benda ni kesukaan saya, sebab tu saya ambil peduli benda ni. Faham tak? Jadi kita nak bagi jiwa kita, semua anak kita, cucu kita, keluarga kita ambil peduli Quran, mesti kena ada apa dulu? Cinta dulu, suka dulu. Macam mana nak bagi suka? Boleh ke suka datang tiba-tiba? Tanpa dibentuk, diasuh, boleh? Ditanam. Sebab tu lah perkataan hub ni asal dia perkataan apa? Habbah maknanya apa? Hub ni hobi ni, hub maknanya cinta, suka, kan? Jadilah bila aku ni aku. Apa dia? Kesukaan aku, cinta aku. Bila aku cinta benda ni, aku akan fuduli. Pedulikan benda ni sungguh-sungguh. Segala berkaitan dia memang aku nak tahu. Sebab aku suka benda tu. Macam mana kita nak pedulikan Quran kalau kita pun tak suka Quran? Boleh? Tak mungkin. Jadi sebab itulah hub ni datang daripada perkataan apa? Habbah. Pernah dengar perkataan habbatus saudah? Apa tu habbatus saudah? Biji. Habbah ni apa? Biji. Saudah? Hitam. Biji hitam. Jadi ubat. Jadi habbah ni biji benih. Jadi maknanya nak bagi suka sesuatu kena ada apa? Benih. Benih tu kena letak aja ke ataupun kena tanam? Kena tanam. Lepas tanam kena buat apa? Siram. Lepas tu kena buat apa? Baja. Lepas tu kena buat apa? Pruning, kena jaga elok-elok. Jadi benih Quran ni ditanam ke tak? Patutnya. Jadi nombor satu yang ni dulu ni. Sampailah Quran jadi hobi. Barulah kita akan
pedulikan dia betul-betul. Faham? Boleh? Jelas tak? Jadi ini masuk cinta Allah dan Rasul. Ni orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul. Dia letakkan Allah Rasul ni paling utama kat dia. Kat mana tempatnya? Ni, Quran ni. Selama ni. Jadi inilah selama ni kita telah pun dia apa? Jadi sebab itulah semua ni setiap kali lepas kelas kita kena buat apa? Tasbih kafarah. Kan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon ampunlah ke Allah banyak-banyak. Lagi banyak kita buat kelas, lagi tinggi kita belajar, lagi kena banyak minta ampun. Sebab lagi kita sedar banyak benda yang kita tak buat, banyak benda yang kita tinggal, yang kita tak pedulikan pun sebenarnya. Betul tak? Itulah hakikatnya. Jadi bagus tak untuk rawatan kita ni? Ini memang bagus ya. Bagus untuk rawatan kita. Sebab tu Allah suruh cari apa tadi? Wa fil akhirah, dan pada akhir nanti hidup dia rupanya apa dia? Yang dia nampak dia patut dia cari azabun syadid, macam mana nak selamatkan daripada azab syadid, dan wa maghfirah, dan keampunan Allah. Ya, itulah yang kita kena sedar. Lebih banyak belajar, lagi banyak kita kena cari ampun Tuhan. Sebab baru kita sedar terlalu banyak salah kita ni. Sebab tu ini ciri orang beriman. Kemudian dia kata apa? Summalam yartabu. Bila mereka beriman, mereka tak ragu-ragu, dan apa mereka buat hidup mereka? Jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka sanggup berkorban menggunakan apa? Baru datang harta benda mereka dan bahkan diri mereka sendiri. Untuk apa? Untuk sabilillah, jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Barulah orang ini iman dia benar. Kalau tidak, iman dia benar ke tak benar? Tak benar. Sebab itu Allah sebut balik. Kita tengok balik last kita tutup surah 57 balik. Setelah kita faham hakikat ni, apa datang perintah Allah ni? Ayat 21 pula. Surah 57 ayat 21. Jadi apa yang nak berlumba-lumba? Tadi manusia sibuk berlumba-lumba cari apa? Cari 5 perkara ni kan? Ni. Dia bersaing dalam cari macam ni. 5 ni. Bila kita dah faham ayat ni, Allah baru sebut ayat 21 lepas ayat ni. Allah kata apa? Allah suruh berlumba-lumba cari apa? Ni. Berlumba-lumba cari ni. Dia baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Boleh. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil azim. Disabiku. Tadi kita baca surah Al-Mulk, Allah suruh apa? Rezeki. Famshu fi mana? Beza sabiku dengan famshu. Dalam bila bab rezeki, nak cari rezeki, Allah guna perkataan apa? Umshu ni. Ini rezeki. Tapi bila keampunan Allah tak guna perkataan ni. Allah guna perkataan sabiku. Apa beza dia? Rezeki berjalan. Umsyu ni jalan relax, tenang, tak payah berebut. Dapat punya. Sebab ini bukan matlamat, ini alat je. Tak payah berebut.
Yang nak kamu nak rebut, yang matlamat, nak rebut apa? Sabik. Sabik ni apa? Saling berlumba-lumba lah cari keampunan Tuhan. Tapi rupanya manusia, dia rebut yang mana? Mana yang dia rebut? Yang mana yang dia sabiku? Dia sabiku yang ni ke dia sabiku yang ni? Allah suruh sabiku ke yang ni? Tak. Kan? Dia terbalik dah. Allah kata famshu fi, jalan, tengok, ambil je dan gunakan. Fikir, guna dengan fikirkan. Apa orang kata? Kita kena jadi apa? Orang yang teliti, yang selektif, yang berhati-hati dalam gunakan dua tadi. Apa dia? Amwal dengan aulad, sebab dia fitnah, barang fitnah ni kena guna sebaik-baiknya supaya selamat kan. Jadi Allah kata tenang-tenang, jalan ambil tenang-tenang. Tapi yang kamu kena rebut-rebut fikir, nak kejar, apa dia? Maghfirah. Sebab tu Allah kata apa? Sabiqu ila maghfirah. Berlumba-lumbalah kamu untuk meraih, mendapatkan keampunan Allah. Dengan buat apa? Dengan buat 3 perkara. Maghfirah ni dengan buat baik kepada hadis ni. Buat apa pertama? Cari apa? Ni. Cari ilmu. Sebab ni yang nak tinggalkan dalam dapatkan ampunan Allah, 3 benda ni lah nanti yang tinggal. Apa lepas mati? Apa dia? Ilmu yang bukan bermanfaat. Salah faham tu. Terjemah betul-betul hadis ni. Ilmin yuntafa'u. Maknanya? Yuntafa'u bihi. Maknanya apa? Dia pasif. Ayat pasif. Yang dimanfaatkan. Ilmu, kalau ada ilmu tapi tak dimanfaatkan, bukan untuk hadis ni. Hadis ni untuk ilmu yang dimanfaat. Jadi kena pastikan apa? Macam mana nak ilmu itu dimanfaatkan? Belajar saja. Nabi bagi kaedah. Nabi kata apa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Yang terbaik dari kamu ialah yang belajar Quran dan ya, itulah ilmu dapat dimanfaat. Bila kita ajar orang. Bukan simpan nanti post kat Facebook, semua kelas dia masuk contohnya. Tapi tak buat apa-apa, tak hasilkan apa, tak ada sumbangan apa-apa pun. Tak boleh. Jadi opah kena ajar siapa? Cucunya. Contohlah tu, mudah je. Bukannya nak kena semua nanti kelas pula ustazah kat sini, bukanlah macam tu kan. Kalau fikir duk macam tu, semuanya akhirnya apa, tak buat apa-apa kan. Bukan. Maknanya secara tak langsung tu dimanfaatkan ilmu tu. Itu maksud dia. Jadi macam mana ilmu tu terus dimanfaatkan? Apa lagi? Ilmu tu disambung pula selepas tu oleh orang yang diajar. Itulah maksud ilmu yang dimanfaatkan. Okey, inilah yang pertama. Inilah jalan untuk cari keampunan Allah. Yang kedua, kalau tak ada ni, yang ni, apa dia? Sadaqatun jariyah. Sedekah yang berterusan. Contohnya? Ni macam yang kita buat ni lah. Ni meja ni, berterusan selagi ada meja ni orang pakai untuk apa? Belajar ayat-ayat Tuhan, semua dapat pahala. Siapa yang ada campur tangan dalam hal ni, kan? Kadang-kadang, dan tak perlu kita nak apa? Dia orang kata macam ni, action speak louder than apa? Words. Faham? Apa maksud dia? Jadi maksudnya kita kata macam selalu orang kata apa? Rezeki tak pernah salah alamat, betul? Sebenarnya pahala pun tak pernah salah alamat. Jangan bimbang saya lupa nak niatkan lah. Bila kita bagi je kan, kadang-kadang kita lupa dah apa yang kita bagi. Allah sentiasa catat benda tu. Jangan bimbang. Ni tangan siapa ni? Ada cop siapa, duit siapa, semua ni. Semuanya jangan bimbang, ada yang menulis dan terus menulis selagi benda tu ada. Tak pernah salah pun pahala tu sampai ke siapa pun. Tak pernah salah. Itu lebih lebih besar. Faham? Jadi buatlah. Sebab tu Allah kata apa? Dalam surah 2. Dalam surah 2. Sebab ayat ni sikit Allah kita habiskan terjemah sikit. Jadi Allah kata, berlumba-lumbalah kamu cari keampunan Tuhan kamu dan syurga yang luas-luasnya langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Inilah kurniaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah adalah pemilik kurniaan yang sangat hebat. Jadi cara nak dapat kurniaan Allah ni, nak dapat keampunan, inilah hari ni. Dan kita boleh tengok surah 2 ayat 195 tu. Yang kedua, jalan yang kedua. Tadi ilmu, kan? Yang kedua, anfik.
Ha. Cuba ni ayat lah ni. Kita dah 10.45. Saya ambil masa lebih ni. Tak apa. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan anfik apa? Infakkanlah, belanjakanlah harta benda kamu pada jalan Allah. Dan janganlah kamu mencampakkan BID apa? ID ni maksudnya tangan. Tangan. Tapi kenapa maksud dia anfusikum mana dia? Maksud dia Allah guna penggunaan tangan, tapi maksud dia diri-diri. Kenapa tu? Ya, jadi ni Allah kata apa? Binasakan diri kamu. Punca diri binasa sebab perbuatan siapa? Perbuatan tangan. Tangan yang salah guna sesuatu menyebabkan seluruh tubuh merana. Itu dia maksud dia. Betul, jangan campakkan diri kamu semua dengan keburukan perbuatan tangan kamu yang bersikap apa? Kedekut untuk menyumbang pada jalan Allah tu. Jangan. Wa ahsinu, dan berkorbanlah, berbuat baiklah kamu. Sesungguhnya Allah suka orang-orang yang muhsinin, yang melakukan kebaikan. Jadi ni sedekah yang berterusan. Termasuklah wakaf dan sebagainya, macam-macam. Wakaf Quran pun ada juga dalam hadis lain. Dan yang terakhir apa? Waladin soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Jadi ni siapa anak soleh? Bagi orang yang tak ada anak macam mana? Maksudnya iaitu murid termasuk. Anak angkat. Bukan anak angkat, atau murid dia. Anak soleh ni ya, sebab tu guru dia panggil murid dia sebab anakmu murid yang soleh. Jadi kita ni anak didik. Jadi didiklah manusia supaya mereka jadi soleh. Itulah kerja kita semua. InsyaAllah ada sahab kita nanti ke akhirat. Jangan didik manusia jadi toleh. Toleh apa? Toleh lawan kepada soleh lah. Toleh ni apa? Jadi soleh ni maksudnya apa? Soleh tadi apa? Ayat tadi lah. Hidup dia cari keampunan Tuhan. Hidup dia nampak akhirat. Itu soleh. Dia akan buat kebaikan besar. Tapi kalau hidup dia kita didik untuk orang tu akhirnya dia jadi apa? Hamba dunia, cinta dunia. Itu didikan yang macam mana? Okey tak? Toleh jadinya. Kamu penyebab mereka rupanya hidup untuk cari makan dan hiburan. Kamu penyebab dia. Kita jadi penyebab tu bahaya. Kita jadi penyebab mereka cinta 5 perkara tadi. Sedangkan kita kena jadi penyebab untuk mereka takutkan azab Tuhan, carikan ampunan Tuhan, cari doa Tuhan. Ini yang jadi anak soleh ni. Tapi kita yang ajar dia jadi orang yang jadi hamba dunia dan cinta dunia. Kita kena jaga-jaga benda tu. Faham? Berdasarkan ayat ni tadi. Okey? Itulah maksud dia rezeki yang kita kena gunakan. Inilah cara bersyukur dengan rezeki pemberian Allah tu. Boleh? Inilah pemurah yang Allah bagi rezeki. Tapi apa? Cara kita syukur dengan guna pada jalan Allah yang sebaik-baiknya. InsyaAllah. Jadi sampai sini dulu untuk bahagian rezeki. Jadi maha pemurah Allah yang kedua. Dengan apa? Allah bagi kita rezeki. Tapi untuk apa? Untuk kita manfaatkan supaya dapat rezeki yang sebenar-benar ke akhirat nanti. Itulah yang patut kita fikir. Ya cikgu. Kalau orang tu infak kursi yang duduk dekat masjid, Aha. dia simpan je kursi tu tak ada gunakan, dapat tak pahala pada orang yang Siapa yang simpan? Dia simpan ke tak, pihak yang dia? masjid tak keluar kursi tu simpan. Jadi orang tak guna kursi tu.
Yalah, Dia tak. ada dengan pahala mengalir kepada orang yang menyumbang. Kita harapkan yang menyumbang tu pahala dia dapat lah. Tapi yang diamanahkan tu tak guna ke? Betul kan? Sebab tu kena gunakan lah kan. Sebab dia berdasarkan tu lah. Mengalir ni apa? Mengalir ni apa? Jariah ni maknanya seperti sungai. Sungai yang mengalir maksudnya apa? Ya, semua orang boleh guna benda tu. Itu maksud dia. Sebab tu eloknya digunakan. Jangan biar dia jadi barang lapuk tersimpan. Tak. Gunakan sampai dia lusuh. Kan? Sebab tu Nabi kata apa dia? Ilbis jadidan. Kemudian mut syahidan kan? Apa lagi? Banyak dalam hadis Nabi tu. Baju pakai orang pemberian iman ni pakai yang baru sampai lusuh dan mati syahid. Maknanya gunakan semua benda lah. Pada saya itulah dia, rugilah kalau tak guna. InsyaAllah nanti sambung lagi. Jadi bab seterusnya nanti kita masuk sikit lagi tentang pedoman hidup Allah berikan. Rahmat Allah seterusnya adalah pedoman hidup. Nanti kita sambung insyaAllah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.